Jadi pada malam ni sebelum kita bincang tentang Bai'ah Ridwan dan juga perjanjian Hudaibiyah, kita nak balik kepada beberapa poin utama dalam siri pengajian lepas tentang peperangan Hudaibiyah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, peperangan Hudaibiyah ni dia berpunca daripada mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur malam tu, kemudian Nabi bermimpi dia masuk ke Mekah bersama dengan para sahabat. Sehingga Nabi selesai bercukur dan bertahallul. Okey. Jadi bila Nabi dapat mimpi, maka Nabi yakin bahawa itu isyarat daripada Allah yang menghendaki baginda dan para sahabat pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Keesokan harinya Nabi dia buat pengumuman kepada para sahabat dia untuk turut sama menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi macam biasalah tuan-tuan, jarak di antara Mekah dengan Madinah ni bukan dekat. Lebih kurang sini Kuala Lumpur, 440 lebih kilometer. Itu jarak dia antara Mekah dengan Madinah. Jadi hak nak pergi tergesa-gesa ni adalah hak tu sibuk dengan kerja, hak ni sibuk dengan ternakan dan sebagainya. Maka yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seramai 1,500 orang yang akan bersama dengan Nabi dalam satu rombongan untuk pergi mengerjakan umrah. Okey, baik. Jadi tibalah masanya Nabi pun berangkatlah untuk menunaikan ibadah umrah ni. Nabi pergi bersama dengan sahabat dia. Apa yang Nabi buat ialah baginda dia bawa pedang yang bersarung, isyarat kepada baginda nak masuk Mekah dalam keadaan aman tanpa peperangan. Sebab dia adat orang Arab ni bila pedang tubuh dalam sarung, maknanya tak berperang. Kalau pedang tu keluar daripada sarung, bermakna dia masuk dengan kekerasan nak perang. Dan Nabi pula bersama dengan para sahabat tadi, dia bawa pula binatang-binatang kurban. Dia bawa unta, dia bawa lembu, dia bawa kambing. Bersama dalam rombongan untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah ni. Kerana tujuan Nabi bukan nak masuk tu bukan nak menentang Quraisy, tidak. Nabi nak masuk secara aman. Dan Nabi nak kerjakan umrah, kemudian Nabi nak balik semula ke Madinah. Itu tujuan Nabi. Okey, baik. Ringkas cerita, dan saya pun tak mahu nak panjang cerita ni sebab kita nak fokus kepada perjanjian Hudaibiyah sekali lagi. Ringkas ceritanya, Nabi pun berjalanlah sampailah ke suatu tempat yang bernama Asfan ataupun Usfan. Duduk dia lebih kurang 2 marhalah daripada Mekah Al-Mukarramah. Mana nak sampai dah. Lebih kurang 2 marhalah, lebih kurang 80 km nak sampai, nak masuk ke Mekah. Maka Nabi singgah di suatu tempat yang bernama Usfan. Maka Nabi duduk situ, tiba-tiba ada maklumat yang sampai kepada baginda melalui pengintip-pengintip baginda yang mengatakan kemasukan Nabi dengan para sahabat ke Mekah ni telah diketahui oleh orang-orang Mekah, terutamanya golongan Quraisy. Dan mereka beranggapan kemasukan Nabi dan para sahabat ni adalah untuk menentang mereka. Itu salah faham di kalangan mereka. Okey, maka bila mereka dapat tahu Nabi nak masuk ke Mekah, golongan musyrikin Quraisy ni dia siapkan tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Masa tu Khalid tak masuk Islam lagi. Setahun lepas tu baru masuk Islam.
Jadi Khalid bin Al-Walid ni dia pimpin satu pasukan yang siap dengan tentera berkuda untuk menjejaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka bila Nabi dengar bahawa baginda akan ditentang oleh pasukan berkuda pimpinan Khalid bin Al-Walid ni, maka baginda minta ditunjukkan jalan yang tidak akan bertembung dengan mereka. Maka Nabi pun dia ambil jalan yang berbukit. Macam yang saya cerita sebelum ni, Nabi ambil jalan yang berbukit, yang berbatu-batu, yang tidak dilalui oleh orang kebanyakan. Tujuan apa? Tujuan nak elak daripada pertembungan. Nabi tak mahu berperang. Maka pilah Nabi bersama dengan para sahabatnya, sampailah berdekatan dengan kota Mekah, dekat dengan Hudaibiyah. Ada satu tempat yang bernama Saniyatul Murar. Tempat tu dekat dengan Hudaibiyah. Maka unta Nabi ni tak mahu berjalan dah. Itu isyarat daripada Allah yang menghendaki Nabi duduk di situ. Maka Nabi pun bila unta tak mahu berjalan, Nabi ambil tempat di Hudaibiyah. Maka Nabi bina kemah di situ dan Nabi bermalam di situ. Bermalam di situ selama beberapa malam. Kemudian di sanalah ada wakil daripada Quraisy yang datang jumpa Nabi. Okey, yang kita bincang sebelum ni, ada 3 orang wakil yang datang jumpa Nabi. Wakil yang pertama nama dia Budail bin Warqa. Dia mai ke Hudaibiyah, dia tanya, "Wahai Muhammad, apa tujuan kamu nak masuk Mekah ni?" Maka Nabi ceritalah, "Macam yang kamu tengok ni, aku bawa unta, aku bawa pedang yang bersarung untuk sembelih unta. Dan aku nak masuk Mekah ni nak buat kerja-kerja umrah dan kemudian nak korban, nak sembelih unta, nak sembelih haiwan." Maka bila dicek, ditengok puas hati, maka Budail ni dia balik habaq kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dia kata apa? Dia kata, "Wahai pembesar Quraisy, kedatangan Muhammad ni elok. Dia nak masuk, nak buat umrah, dia tak mau berperang." Okey, jadi Quraisy ni tak percayalah. Bila dia tak percaya, dia utuskan seorang pula. Dia tak percaya, betul tak Budail ni? Takut-takut kena rasuah ke apa ke? Tak dikira. Maka dia utuskan seorang lagi laki-laki yang bernama Hulais. Yang kita bincang sebelum ni. Pun sama juga. Dia balik cerita benda yang sama. Kemudian tak puas hati lagi, utus lagi seorang laki-laki yang bernama Urwah bin Mas'ud. Maka dia balik cerita benda yang sama juga. Okey. Jadi tak puas hati. Mereka tetap tak mahu Nabi masuk ke Mekah. Tetap tak bagi Nabi masuk ke Mekah. Maka Nabi pun dia kirim para sahabat. Maka sahabat yang dihantar oleh Nabi untuk masuk ke Mekah untuk membuat rundingan ialah Uthman bin Affan. Sinilah punca nak jadinya Bai'ah Ridwan. Nabi hantar sahabat dia Uthman bin Affan masuk ke Mekah. Bila masuk, Uthman ni dipegang, ditahan selama beberapa malam. Tujuan dia ditahan untuk diadakan perbincangan dengan lebih detail. Dan Uthman tidak diapa-apakan, tidak dibunuh. Kerana apa? Kerana kemasukan Uthman ke Mekah itu telah dilindungi oleh seorang yang bernama Aban bin Sa'id Al-Umawi. Dia yang melindungi Uthman. Maka duduklah Sayyidina Uthman beberapa malam di Mekah. Maka sampailah kepada Nabi satu berita palsu. Masa tu berita palsu pun ada. Dan zaman lain teruk lagi lah berita palsu. Maka sampai berita palsu yang mengatakan bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Bila sampai berita itu Nabi susah hati. Sebab bila mana seorang utusan
telah dibunuh bermakna itu pengkhianatan yang terbesar. Jahat tara mana manusia, dia tak akan bunuh utusan. Jadi bila utusan itu dibunuh bermakna itu sebagai tanda pengisytiharan perang. Benda yang teruk, benda yang jahat. Maka Nabi pun dia panggil sahabat semua. Wahai sahabat, mari sini kita bincang. Maka dia berkumpul, dia kata, oleh kerana Osman telah dibunuh, maka kita akan masuk ke Mekah dengan kekerasan, kita akan tentang golongan musyrikin Mekah. Maka Nabi ajak supaya diadakan bai'ah. Apa bai'ah? Janji setia. Janji setia untuk tidak lari daripada medan perang, satu. Dan janji setia supaya mengikut apa sahaja arahan yang dikeluarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk membela kematian Sayyidina Osman. Maka lepas seorang-seorang dia berbai'ah. Bai'ah ni maknanya dia datang, dia salam, ikat janji. Datang seorang, dia salam dengan Rasulullah, ikat janji. Last sekali yang datang bersalam tu siapa? Sayyidina Osman bin Affan. Terkejutlah dia, Nabi. Yang Nabi dia buat bai'ah ni tujuan apa? Tujuan nak masuk ke Mekah, nak balas dendam atas kematian Osman. Tiba-tiba dalam bai'ah tu, Osman ada sekali berbai'ah. Maknanya dia balik daripada Mekah dalam keadaan selamat, tidak dibunuh. Okey, baik. Jadi cerita bai'ah ini sampai pula kepada pengetahuan Quraisy. Ini ringkas cerita lain ya. Sampai ke pengetahuan Quraisy. Jadi musyrikin Quraisy ni dia takutlah bila tengok kata ada bai'ah, bermakna benda besar nak berlaku ni. Maka musyrikin Quraisy dia menghantar satu pasukan perang untuk menentang baginda Nabi dan para sahabat. Jadi pasukan perang ni adalah seramai 50 orang tentera yang dipimpin oleh Mi'ras bin Hafs. Itu dalam Bai'ah Ridwan tu. Muka surat 248 ya. Jadi dihantar 50 orang tentera untuk menumpaskan pasukan muslimin. Cuba kita bayang tuan-tuan. Pasukan yang datang ini 50 orang dalam keadaan lengkap dengan persiapan perang. Yang Nabi pula, walaupun ramai 1,500 orang, Nabi tak bersiap untuk berperang. Sebab Nabi datang ke Mekah, niat Nabi hanya nak buat umrah saja. Lepas tu nak balik. Jadi bila datang 50 orang ni, tentera musyrikin ni, maka berlakulah pertempuran. Ringkas ceritanya, bila berlaku pertempuran, seorang daripada pasukan muslimin berjaya ditawan oleh musyrikin, manakala golongan musyrikin Quraisy berjaya ditawan seramai 12 orang. Lepas tu hal lain lari balik. Bermakna gambaran daripada peperangan ni adalah muslimin menguasai. Muslimin berjaya. Walaupun persiapan perang tak ada, yang pihak musyrikin siap dengan kuda, siap dengan panah, siap dengan alat perang, tapi mereka hanya boleh tawan seorang saja dan bunuh seorang saja. Kemudian pihak muslimin dapat tawan seramai 12 orang. Akhir sekali berita ni sampai pula kepada musyrikin Quraisy. Dia kata ini menunjukkan kekuatan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pihak musyrikin kata sebelum Nabi masuk serang Mekah, dia kata baik kita bincang, kita buat perjanjian awal-awal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah satu perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah.
Apa tujuan perjanjian ni? Tujuannya orang musyrikin Quraisy tadi nak ikat janji damai dengan Nabi supaya tidak Nabi tak masuk ke Mekah dengan kekerasan yang menyebabkan berlaku pertumpahan darah yang banyak. Maka mereka tak mahu macam tu. Mereka pun buat perjanjian. Okey, baik. Tapi perjanjian ni tuan-tuan, perjanjian yang tak masuk akal. Kalau tuan-tuan kaji kisah perjanjian Hudaibiyah ni, benda yang pelik yang Nabi setuju, yang mana para sahabat tercengang. Apa dia? Tengok. Muka surat 249. Jadi dia kata, ketika itu Quraisy merasa takut bila mereka nampak kekuatan pasukan muslimin tu. Mereka Quraisy tadi dia hantar Suhail bin Amr atas seorang wakil untuk berbincang mengenai perjanjian damai yang diberi nama perjanjian Hudaibiyah, ataupun bahasa Arab dia panggil Sulhu al-Hudaibiyah, janji damai. Okey, baik. Hudaibiyah tu pula sempena dengan nama tempat berjanji itu. Yakni janji itu dia berlaku di Hudaibiyah, nama satu perkampungan yang berdekatan dengan kota Mekah. Okey, baik. Jadi bila sampai Suhail, dia jumpa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Suhail pun dia kata, wahai Muhammad, apa yang berlaku bukanlah berdasarkan pandangan cerdik pandai kami. Dia nak cerita kata ni kononnya dia nak backup baliklah. Dia kata, wahai Muhammad, hak berlaku tadi tu 50 orang pasukan musyrikin yang serang pasukan Muhammad itu, dia kata itu bukan keputusan kita, dia kata. Kita tak ada niat pun nak serang pasukan kamu wahai Muhammad. Tapi hak tu adalah keputusan daripada orang-orang yang bodoh di kalangan kami itu. Dia buat tindakan sendirian. Saja dia nak damaikan, nak tenangkan suasana. Kan lepas berlaku perang, depa masuk 50 orang pasukan musyrikin, dia serang pasukan Nabi, lepas tu dia nak counter balik. Maka kata dengan Suhail, dia kata, wahai Muhammad, hak masuk 50 orang tu bukan keputusan kami. Kami tak bincang pun pasal itu. Itu adalah keputusan orang-orang yang bodoh di antara kami, dia kata. Dia minta benda tu benda tu dilupakan. Okey. Lepas tu dia berlakulah, dihantar baliklah tawanan hak seorang tadi, kemudian di pihak muslimin pun dihantar balik tawanan. Makna damailah. Okey, baik. Okey. Kemudian berlakulah gencatan senjata ataupun perjanjian damai yang kita panggil perjanjian Hudaibiyah. Maka perjanjian ini sebenarnya ditawarkan oleh musyrikin Quraisy, bukan oleh Nabi. Okey, maka bila berlaku perjanjian ini, Nabi pelantik seorang sahabat Nabi, iaitu Ali bin Abi Thalib, untuk menulis butiran-butiran perjanjian yang disepakati tadi. Okey, maka tengok tuan-tuan. Perjanjian itu yang pertama sekali, nombor 1 tu. Ini isi perjanjian. Gencatan senjata di antara muslimin dan Quraisy selama 10 tahun. Maknanya dalam tempoh 10 tahun ni kita tak akan berperang. Kita boleh berurusan, boleh berbisnes, boleh bergaul, boleh berkawan. Tak ada perang dalam tempoh 10 tahun. Itu isi yang pertama. Jadi Ali pun tulis. Nabi pun setuju. Isi perjanjian yang kedua, dia kata mana-mana orang Quraisy yang pergi mendapatkan orang-orang Islam. Maknanya kalau ada orang Quraisy yang masuk Islam, yang keluar daripada agama kafir ni, agama berhala ni, dia masuk agama kamu wahai Muhammad, syarat dia hendaklah dikembalikan. Kamu kena hantar balik. Ni perjanjian berat sikit ni. Siapa yang masuk Islam,
masuk dalam golongan muslimin, kena hantar balik. Dan mana-mana muslimin yang pergi mendapatkan orang-orang Quraisy, mana kalau ada muslimin yang murtad keluar Islam, masuk kafir, join pasukan musyrikin, maka dia kata mereka tidak diwajibkan untuk dikembalikan. Tengok, berat sebelah tu. Hal ni sahabat pening nak fikir ni. Cuba tuan-tuan bayang, perjanjian apa macam tu? Dia kata kalau ada di kalangan puak dia masuk Islam, tak boleh, kamu kena hantar balik. Kalau ada puak Islam pula masuk agama mereka, dia berkata tak apa, duduk sini, jangan ambil. Adil tak macam tu? Tak adil. Jadi hak nombor 2 ni berlaku pertikaian di kalangan sahabat Nabi. Sebab perjanjian ni pelik sangat ni. Okey, tengok teruskan lagi hak nombor 3 pula. Perjanjian yang ketiga. Pada tahun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah pulang ke Madinah tanpa mengerjakan umrah. Hak ni pun berat juga. Sebab para sahabat datang, tujuan dia jauh-jauh daripada Madinah nak masuk Mekah, nak buat umrah. Bawa dengan kambing, bawa dengan unta, bawa dengan lembu siap dah. Tiba-tiba perjanjian tu kata tak boleh masuk. Dan Nabi setuju. Itu pelik tu. Nabi setuju. Kemudian baginda dia kata boleh datang. Tahun depan bolehlah. Tahun ni tak boleh lagi tahun ni. Kamu nak masuk Mekah, nak buat umrah, tahun depan boleh. Tahun ni tak boleh. Tapi syarat tahun depan, nak masuk boleh, jangan lebih daripada 3 hari saja. Tengok, berat sebelah sungguh perjanjian. Masuk sahaja Mekah, buat umrah, jangan lebih 3 hari, balik semula ke Madinah. Nak buat apa 3 hari? Sebab kita datang jauh-jauh daripada Mekah, daripada Madinah, pergi ke Mekah, perjalanan pun bulan-bulan dah. Sampai Mekah 3 hari je boleh duduk. Tak lama. Ni teruk sikit ni. Jadi perjanjian ni pun sahabat jadi panas telinga sahabat. Berat sebelah dia kata ni. Tapi Rasulullah kata, tak apa, aku setuju. Itu pelik tu. Jadi kita nak fikir dengan akal, pelik tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian butiran perjanjian yang keempat, dia kata sesiapa sahaja selain daripada Quraisy yang ingin bergabung dengan Muhammad. Mana dah bila kita dah ramai dah, kita dah berjanji, kita dah kawan elok dah. Siapa-siapa pun di kalangan kabilah Quraisy ni nak bergabung, nak jadi rakan kongsi, nak berpartner dengan pasukan Nabi dengan muslimin, dipersilakan, tak apa. Okey. Dan juga dibenarkan melakukannya. Dan sesiapa yang ingin bergabung dengan Quraisy pun dibenarkan juga. Okey. Jadi 4 syarat ataupun 4 perjanjian yang dibentangkan oleh Suhail mewakili daripada pembesar-pembesar Quraisy, dan kesemua 4 perjanjian ini diterima tanpa bahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Tengok sebelah muka surat sebelah. Ni saya ambil ringkas-ringkas ya, tuan-tuan baca baliklah. Kalau saya baca straight ni tuan-tuan mengantuk. Jadi kita tengok, kita buat rumusan. Okey, baik. Jadi semua syarat tersebut diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Tetapi muslimin memandang serius syarat-syarat tersebut. Tak puas hati muslimin. Tak puas hati. Apa yang tak puas hati sangat ni? 2 perkara tadi. Yang pertama sekali, kita niat datang nak buat umrah. Tiba-tiba kita kena balik saja, tak buat umrah. Tak puas hati. Dan Nabi pun setuju. Nampak sangat kita ni lemah. Itu satu. Yang kedua tadi, mereka tak setuju kerana perjanjian yang berat sebelah. Siapa di kalangan kita yang murtad, biar apilah. Jangan duk hantar dah. Tapi siapa di kalangan musyrikin yang masuk Islam, terpaksa kena hantar balik. Itu berat sebelah. Jadi sahabat tak setuju. Okey.
Saya tambah sikit lagi dalam kitab Rahim Maktum. Dia lebih detail lagi. Okey. Dia sebut, kat sini tak sebut kan. Antara sahabat yang sangat-sangat tidak bersetuju ialah Umar bin Al-Khattab. Ialah kita perkenal tak bagaimana tabiat Sayyidina Umar ini. Dia seorang yang bengis terhadap musyrikin. Mana boleh dia kata ini perjanjian nak menindas kita ni tak adil. Maka dia pun jumpa Rasulullah tak puas hati. Ini saya ambil pada kitab Rahim Maktum. Kitab ni pun sahih juga. Jadi cerita dianya Umar Al-Khattab tadi dia datang jumpa Nabi, dia tak puas hati. Dia kata, wahai Muhammad, bukankah agama kita ni agama yang benar? Agama mereka tu agama yang batil, yang palsu. Kenapa kita kena ikut mereka? Bukankah agama kita benar? Maka Nabi kata, ya, agama kita benar. Nabi kata. Bukankah kita orang yang terbunuh, mati syahid, masuk syurga? Ya, Nabi kata. Maknanya, nak lawan lah tu. Nak lawan. Jangan tunduk sangat. Umar kata, nak lawan. Kalau mati syahid, syurga. Nabi kata, ya, betul syurga. Umar tanya lagi. Wahai Muhammad, dia kata, wahai Rasulullah, mengapa kita serahkan diri kepada mereka dalam keadaan nampak kita ni hina? Apa yang mereka kata, kita setuju belakang. Nampak kita hina. Sedangkan Allah tak kata apa pun dalam keputusan yang akan buat tadi, wahai Rasulullah. Maka bila Umar kata macam tu, Nabi merah muka. Nampak tak? Sahabat Nabi ni, dia sepatut kena jagalah adab dengan Nabi. Maka Nabi kata, wahai putera Al-Khattab, bukankah aku ini Rasulullah? Aku ini utusan daripada Allah. Sudah tentu apa yang aku lakukan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata apa yang beliau putuskan tersebut sebenarnya telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nak petikai? Itu Nabi kata macam tu. Maka Umar tak kata lagi, dia kata tak puas hati lagi. Bukankah dulu dia kata kamu bagi tahu kepada kita semua wahai Rasulullah bahawa kita akan datang ke Baitullah untuk melakukan tawaf, melakukan umrah, dan kamu pun bermimpi untuk datang melakukan umrah? Betul, Nabi kata. Betul. Tapi Nabi soal balik, wahai Umar, adakah aku mengatakan bahawa kita akan dapat melakukan umrah pada tahun ini? Ada dah. Hak mimpi itu betul lah. Tapi adakah aku katakan kepada kamu bahawa tahun ini kita boleh masuk ke Mekah dan kita boleh melakukan umrah? Tak ada. Cuma Nabi mimpi nak masuk Mekah. Maka habis cerita situ, Umar dia tak puas hati. Dia balik. Ni Umar ni dia kasar sikit lah. Dia tak sama sahabat lain. Dia tak puas hati. Maka dia datang jumpa dengan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Dia ceritakan benda yang sama dengan nada tak puas hati. Maka apa kata Abu Bakar? Dia kata, wahai Umar, pendirian aku sama dengan pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, wahai Umar, sepatutnya kamu berpegang teguh dengan keputusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kamu mati dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka habis cerita. Lepas tu turunlah ayat, inna fatahna laka fatahan mubina. Tuhan kata, inna fatahna, sesungguhnya kami telah membuka kemenangan, fatahan mubina, dengan pembukaan yang nyata. Maksudnya Allah cerita kata apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kemenangan kepada pihak muslimin, walaupun nampak pada logik nampak teruk. Jadi bila turun ayat ni,
Umar Al-Khattab menangis. Baru dia terasa yang dia telah melakukan kesilapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk nak tebus balik kesalahan dia, disebut dalam kitab ni, dia kata Sayyidina Umar dia menangis, dia menyesal, kemudian dia melakukan beberapa amal yang soleh nak tebus balik kesalahan dia. Dia bersedekah dengan banyak, dia berpuasa, dia semayang banyak, semayang malam dan sebagainya. Lepas tu dia bebaskan hamba-hamba. Kerana nak tebus balik kesalahan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis itu. Nak sebut kata apa yang diputuskan oleh Nabi itu, kalau kita fikir secara logik memang tak logik lah. Tetapi apa yang Nabi buat itu merupakan perintah daripada Allah, di mana hikmahnya sangat besar. Okey, tengok apa hikmah dia. Sebelum tu kita tengok lagi muka surat 250. Masa nak tulis perjanjian tu, tuan-tuan tengok pada perenggan yang kedua tu. Perenggan yang ketiga. Perjanjian tu bila Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib diminta oleh Rasulullah tulis balik perjanjian tu, maka Nabi kata, wahai Ali, kamu tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biasalah surat Nabi dia mula dengan Bismillah. Kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, wakil Quraisy tu kata, wahai Muhammad, jangan. Dia kata. Panah hati pula. Jangan. Kamu kena buang kalimah rahim. Bismillah saja ataupun Bismika ya Allah. Ataupun Bismikallahumma. Dengan namamu ya Allah. Bismikallahumma saja. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi setuju juga. Tengok, semua setuju. Sayyidina Ali nak sapu balik, Nabi suruh sapu balik, padam balik, Sayyidina Ali tak mau padam. Nabi pun padam. Dia tak tergamuk nak padam tadi. Kemudian bila Nabi tulis, Nabi suruh tulis, Nabi kata tulislah daripada Muhammad Rasulullah. Suhail bantah pula. Wahai Muhammad, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Sebab kami tak iktiraf kamu, tak akui kamu Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi setuju. Suruh Ali padam, tak mau padam. Tak mau padam. Suruh tak mau padam. Dia tak tergamak nak buang kalimah Rasulullah tu. Berat tangan nak buat. Maka Nabi pun ambil pemadam, Nabi sapu. Tengok. Mengalahnya Nabi dengan perjanjian ini. Maka semuanya Nabi akur dengan apa yang dicadangkan oleh golongan musyrikin tadi. Tu. Itu benda pelik. Lepas tu Allah nak uji. Allah nak uji Nabi dan para sahabat. Lepas siap perjanjian tu, berlaku satu peristiwa. Pada perenggan yang bawah sekali, muka surat yang sama. Okay, saya buat ringkasan. Berlaku satu peristiwa di mana Abu Jandal bin Suhail. Siapa dia ni? Dia anak kepada Suhail yang telah masuk Islam 2-3 tahun lepas masuk Islam. Dan dia ni di antara mustada'afin, orang yang lemah, yang tak boleh nak berhijrah ke Madinah. Dan mereka terpaksa menetap di Mekah, dan mereka duduk di Mekah ni tak tenang. Kerana mereka banyak disiksa dan sebagainya. Maka datanglah Jandal, dia kata, Abu Jandal kata, wahai Rasulullah, dia kata, aku melarikan diri daripada golongan musyrikin, aku datang kepada kamu untuk dapatkan perlindungan daripada kamu. Ini ujian kepada Nabi. Sedangkan dalam perjanjian antara Nabi dengan Quraisy tadi apa dia? Nabi kata kalau ada daripada orang Mekah, Quraisy yang datang kepada Nabi, Nabi kena hantar balik. Itu syarat dia. Sekarang ni pula Tuhan nak uji. Abu Jandal ni, dia datang untuk dapatkan perlindungan daripada Rasulullah.
Dalam syarat perjanjian Nabi kena hantar balik, tak boleh bagi perlindungan. Okey. Maka Nabi terpaksa menolak perlindungan. Nabi kata, wahai Abu Jandal, bersabarlah kamu baliklah semula ke Mekah. Aku tak boleh bagi perlindungan kerana aku dah ikat perjanjian dan aku tak akan langgar perjanjian, Nabi kata. Sekali lagi Umar Al-Khattab dengar. Maka Umar ni dia nak marah ni. Ini masa tulis wahyu, masa tulis apa perjanjian. Masa ni tak turun lagi inna fatahna tu. Maka apa ni, Umar Al-Khattab dia ambil pedang dia. Dia kata, wahai Abu Jandal, ni pedang aku. Kamu pergi bunuhlah Suhail tu. Maka Abu Jandal dia tak bunuh. Tak bunuh. Okey, dia ikut kepada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terpaksa duduk di Mekah, bersabar di atas segala tindakan daripada musyrikin Quraisy. Okey, baik. Satu. Lepas tu ujian kedua datang pula. Ujian kedua apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi tak dibenarkan masuk ke Mekah, Nabi nak menyelesaikan mimpi dia tu. Kan dalam mimpi Nabi bercukur, menyelesaikan ibadah haji, bertahallul. Maka Nabi kata, wahai para sahabat, Nabi suruh dia bercukur kepala dan sembelih binatang untuk bertahallul. Maka para sahabat dia tak ikut arahan Rasulullah. Dia tak ikut. Dia tak ikut arahan Rasulullah. Nabi ulang kali kedua, wahai para sahabat, bercukurlah kamu. Sampai 3 kali Nabi pun masuk dalam khemah. Nabi jumpa dengan isteri baginda. Isteri yang Nabi bawa ialah Ummu Salamah. Nabi mengadu pada isteri dia. Dia kata, wahai isteriku, dia kata, dia sedih dengan tindakan para sahabat ni. Dia tak mau ikut arahan dia, arahan baginda. Sebab apa? Sebab masa tu para sahabat kecewa, tak boleh masuk Mekah. Niat nak masuk Mekah, nak menunaikan umrah di Mekah dan nak bertahallul di sana. Tiba-tiba sekarang ni duduk di Hudaibiyah nak bertahallul. Mereka tak setuju. Maka dia masuk jumpa Abu Salamah, masuk jumpa Ummu Salamah. Dia kata, wahai Ummu Salamah, dia minta pandangan. Maka Ummu Salamah ni seorang isteri Nabi yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah, bersabarlah. Bersabarlah. Mereka tak berniat untuk menyakiti kamu, tetapi mereka kecewa kerana tidak dapat melaksanakan ibadah. Maka Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, kamu keluarlah daripada kemah ni, kamu mulakan cukur kepala dan kamu mulakan korban, sembelih haiwan. Maka para sahabat bila tengok Nabi cukur kepala dan Nabi melakukan sembelihan tahallul, maka para sahabat pun buatlah pakat-pakat sembelih haiwan. Okey, nampak di situ, nampak para sahabat ni tak boleh terima apa yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah ini. Kemudian ujian seterusnya, muka surat 251 perenggan bawah tu. Okey. Ada seorang muslimah yang bernama Ummu Kalsum binti Uqbah bin Abu Mu'is. Jadi dia datang lepas perjanjian tu, dia datang ke Madinah. Apa tujuan dia datang ke Madinah? Dia datang untuk dapatkan perlindungan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perempuan, hak tadi Abu Jandal laki-laki. Jadi bila Quraisy dapat tahu bahawa Ummu Kalsum tadi datang ke Madinah nak minta perlindungan daripada Nabi, maka Quraisy dia hantar 2 orang untuk menjemput Ummu Kalsum tadi, bawa balik ke Mekah.
Okey, baik. Jadi hak ni Nabi buat lain sikit daripada hak Abu Jandal tadi. Kerana turunnya ayat Al-Quran hak bawah tu, tuan-tuan bacalah. Cuma ringkas katanya, nak cerita kata, perempuan ni tak sama dengan laki-laki. Kerana perempuan ni seorang insan yang lemah. Kalaulah dia duduk di Mekah, mungkin dia akan murtad balik. Kerana suami dia masih lagi seorang kafir yang menentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia duduk di Mekah, kalau dihantar balik, bermakna orang muslimah yang masuk Islam tadi akan murtad balik. Maka Nabi tak hantar balik. Nabi tengok balik perjanjian. Dalam perjanjian tu, dia sebut kalimah rijalun, laki-laki. Dia tak sebut kalimah perempuan dalam perjanjian tu. Sebab tu butiran perjanjian tu kena baca elok-elok kan. Dalam perjanjian tu dia tak sebut wanita. Dia sebab bahasa Arab ni tuan-tuan, dia tak ada seseorang, tak ada. Dia kalau laki-laki rajulun, jamak dia rijal. Kalau perempuan imra'atun. Jadi kalimah yang digunakan dalam perjanjian tu kalimah laki-laki, rijalun, laki-laki. Jadi bila baca balik perjanjian, mana Nabi buat kesimpulan perempuan tak masuk dalam perjanjian. Maka Nabi tahan, Nabi tak bagi mereka tu balik semula. Apa Ummul Kalsum tu balik semula ke Mekah. Jadi orang Quraisy pun bila baca balik perjanjian, dia puas hati. Dia kata betul. Ya kita tulis rijalun, laki-laki. Tak tulis perempuan. Selamat. Jadi lepas tu turun ayat Quran. Dalam ayat Quran tu dia menceritakan bahawa tidak boleh bagi wanita muslimah berada di bawah kekuasaan lelaki kafir. Jadi turunlah syariat yang mengatakan bahawa orang Islam tidak boleh berkahwin dengan orang kafir. Maka bila turun ayat tu, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ada 2 orang isteri dia yang belum Islam. Maka serta-merta dia ceraikan isteri dia. Pasal apa? Sebab ayat tu kata tidak boleh pasangan beragama selain daripada Islam, kafir. Okey, baik, selesai itu. Itulah beberapa perjanjian, beberapa ujian di dalam perjanjian Hudaibiyah tadi. Jadi cerita dah panjang tuan-tuan, saya pun tak mahu nak baca semua tu. Saya ambil kesimpulan saja. Okey. Okey. Jadi kita ambil dalam peristiwa ni, kita terus kepada hikmah lah. Dia peristiwa ni tak nampak lagi hikmah dia. Selepas 2 tahun baru hikmah tu zahir. Apa hikmah yang paling besar? Selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah, dalam tempoh 2 tahun itu, orang yang masuk Islam lebih banyak daripada umat Islam sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah. Sebab kita bayang. Kenapa? Sebab dia macam ni. Sebab dalam perjanjian tu Nabi boleh berinteraksi, bermuamalah dengan orang kafir. Orang kafir pula boleh berinteraksi, bermuamalah dengan Nabi. Boleh jual beli, boleh sembang, boleh masuk dalam kelompok tu, boleh belaka. Boleh bergaul cara elok. Dan Nabi pun boleh hadir ke Mekah, boleh buat umrah dan sebagainya, boleh tawaf dan sebagainya. Maka kesempatan tu diambil oleh Rasulullah dan para sahabat untuk mengembangkan dakwah. Jadi bila pasukan musyrikin ni yang bergabung dengan Nabi ni, bila dia mendekati orang Islam, maka apa yang dilakukan ialah muslimin ni dia cakap elok, dia tunjuk akhlak yang baik, dia baca Al-Quran dan sebagainya. Last kali orang musyrikin tadi dia tertarik dengan Islam, dia masuk Islam. Ramai masuk Islam. Lepas tu hak masuk Islam tu pula, dia ajak pula keluarga dia masuk Islam. Ramai. Dalam tempoh 2 tahun, dalam kitab Rahim Maktum kata, dalam tempoh 2 tahun saja umat Islam bertambah
lebih daripada yang sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah. Campur aduk di Madinah ni, campur semua, tak sama lagi dengan jumlah hak masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Kerana kesempatan tu diambil betul-betul oleh orang Islam untuk menyebarkan dakwah. Cuba tuan-tuan bayang, kalau tak ada perjanjian Hudaibiyah ni, Nabi tak boleh masuk ke Mekah. Dan mereka tak boleh nak berhubung dengan Nabi. Nabi tak boleh nak berdakwah. Mereka tetap bermusuh. Jadi dengan ada perjanjian ni, mereka akan hidup cara aman selama 10 tahun. Tak boleh berperang. Nampak tak? Maka Nabi boleh menyebarkan dakwah. Okey, itu hikmah dia. Dan di antaranya, itulah puncanya. Pada tahun ke-8 Hijrah, hujung tahun ke-8 Hijrah, berlakunya pembukaan kota Mekah. Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan tidak ada pertumpahan darah walaupun setitik. Nampak tak? Dan Nabi boleh menguasai kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Semua itu berpunca daripada perjanjian Hudaibiyah yang sahabat tak faham maksud Nabi itu. Nampak tak? Kita pun tak faham baca sekali kenapa janji berat sebelah ni. Rupa-rupanya hikmah dia besar. Lepas tu Nabi jawab balik. Dalam perjanjian tu kan, tuan-tuan baca adalah dalam ni, saya nak ringkas. Dalam perjanjian tu, hak kata perjanjian tu, maknanya umat Islam yang masuk agama mereka, agama kafir ni, musyrik ni, tak boleh dihantar balik. Maka Nabi kata biarkan. Sebab apa? Sebab mereka murtad. Mereka sengaja melarikan diri daripada Islam, mereka murtad. Biar. Jangan duk paksalah dia ikut dia. Dia murtad. Manakala hak masuk mari daripada orang Quraisy ni, musyrik Quraisy yang masuk Islam, yang datang kepada Rasulullah nak minta perlindungan itu, dia lelaki-lelaki yang gagah perkasa, dia masuk Islam, Nabi suruh dia balik ke Mekah balik, dan dia pula boleh menyebarkan Islam di Mekah. Nampak tak? Bila orang Quraisy minta Nabi hantar balik mereka, dan mereka tu pula boleh menyebarkan Islam pula di Mekah. Nampak? Jadi banyak rahsia-rahsia, hikmah-hikmah yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah itu. Sebagai kesimpulannya ialah, bila mana perkara yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini seorang yang penuh dengan hikmah dan dengan kebijaksanaan. Sebab tu Nabi ni antara sifat dia apa dia? Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Cerdik tu. Nabi cakap benar satu hal. Hak dalam sifat Nabi ni fatanah, cerdik tu. Jadi bila mana Nabi buat keputusan, Nabi ni dia tak buat sembrono dah. Apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran dah kata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dalam Quran sebut, "Wa ma yantiqu", Nabi tak akan bercakap minal hawa, berdasarkan hawa nafsu Nabi. Tak ada. Nabi tak sama dengan kita. Kita ni sembang hawa nafsu banyak. Kita sembang pendapat kita. Kita sembang idea kita. Tapi Nabi tak. Dia kata, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tak cakap berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang Nabi bercakap semuanya telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab wahyu ni tuan-tuan, dia datang banyak bentuk. Ada yang malaikat datang jumpa Nabi berdepan, Jibril datang dalam bentuk laki-laki. Hak tu semua sahabat boleh nampak. Ada juga wahyu yang datang masa Nabi tidur dalam mimpi. Macam hak mimpi nak buat haji, nak buat umrah ni pun termasuk wahyu. Itu adalah wahyu juga. Dia datang dalam mimpi.
Dan ada juga wahyu yang Allah Ta'ala campur. Allah ilqa'ul wahyi yaqazatan fil qalbi. Allah campurkan wahyu direct ke hati Nabi. Tak ada siapa boleh tahu. Apa dia? Antaranya peristiwa Hudaibiyah ini. Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini adalah di antara yang diwahyukan oleh Allah, yang Allah Ta'ala terus hantar ke hati Nabi. Sahabat tak tahu. Maka sebab itulah bila Nabi buat tindakan tu, tindakan yang mencari adat, tindakan yang luar biasa, yang nampak pada zahirnya tidak memihak kepada Islam, sebenarnya Allah lebih tahu apa yang akan berlaku di sebalik perkara tersebut. Maka Nabi dia hanya follow, ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita, kalau apa yang dikatakan oleh Nabi ni tak ada ruang kita nak petikai. Tak ada. Nabi kata apa pun tuan-tuan, kita duduk zaman mana pun tak ada ruang untuk kita petikaikan apa yang dikata oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita yakin bahawa Nabi adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itulah malam ni ya. Nanti kita akan baca balik lepas ni, dalam bulan depan ni kita akan baca surat-surat baginda Nabi yang Nabi hantar kepada pembesar-pembesar untuk menyebarkan dakwah masuk Islam. InsyaAllah kita akan bincang pada kesempatan akan datang insyaAllah. Jadi setakat itulah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu kelemahan dan kekurangan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.